Al-Qismu Al-Thani, bahagian kedua. Ya Adam, wahai Adam, semalam, al-utlah cuti. Ila ke, aina, manakah, anta, awak. Indi, saya mempunyai. Al-amal, kerja. Fi, di, baiti talabah, kolej kediaman pelajar. Wa anta, dan awak, ya Muhammad, wahai Muhammad. Indi, saya mempunyai al-amal, kerja. Aidan, juga. Maza, apakah, taf'al, yang kamu lakukan. Uraji' ad-dars, saya mengulang kaji pelajaran. Fi, di, al-maktabah, perpustakaan. Wa, dan, al'ab, saya bermain. Al-qura, bola. Fi, di, al-astad, stadium. Wa anta, dan awak pula. Usa'id, saya menolong. Al-abu, ayah. Fi, di, hadiqah, kebun atau taman. Al-manzil, rumah. Wa, dan, atajawwal, saya berjalan-jalan. Ma'a, bersama. Akhi, saudara saya. Wa atasaffuh, dan saya melayari al-internet, internet. Hakaza, begitu. Anta, awak, lelaki. Al-ibnu, anak lelaki. Al-mujtahid, yang rajin. Tayyib, baiklah. Sa, akan. Na, kita. Lataqi, jumpa lagi. Sanaltaqi, akan kita jumpa. Maratan ukhra, lain kali. InsyaAllah. Ila liqa, jumpa lagi ya Adam. Al-jumlah, dalam bahasa Arab ada dua. Satu, al-jumlah al-ismiyah. Dua, al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah al-ismiyah ialah ayat yang bermula dengan kata nama. Contohnya, Muhammad yadrus ad-darasu. Muhammad, kata nama orang, bermula di hadapan. Maka dia adalah jumlah ismiyah. Muhammad yadrus, mengulang, sedang belajar. Ad-darsa, pelajaran. Jumlah fi'liyah, ayat yang bermula dengan kata kerja. Di hadapan ayat tersebut, yadrusu. Okay, yadrusu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang ditambah di hadapannya adalah ya bagi dhamir huwa. Huwa yadrusu. Muhammad ad-darsa. Muhammad sedang belajar pelajaran. Dalam bahasa Melayu tidak ada masalah kerana maksudnya sama. Tetapi dalam bahasa Arab, apabila jumlah tersebut dimulakan dengan kata nama, maka dia dikenali dengan jumlah ismiyah. Dan jika ayat tersebut bermula dengan kata kerja, maka jumlah tersebut adalah ayat jumlah al-fi'liyah. Biasanya dalam bahasa Arab, jika terdapat kata kerja, maka kita akan memilih untuk menggunakan jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Kebiasaannya. Jadi, biasanya dalam soalan menyusun ayat, pelajar digalakkan untuk menyusun bermula dengan perkataan kata kerja, iaitu kata kerja fi'il mudhari' ataupun kata kerja fi'il madhi.
Formula bagaimana untuk menyusun jumlah fi'liyah mengikut susunan yang betul. Yang pertama, kenal pasti kata kerja sama ada madhi ataupun mudhari'. Berdasarkan contoh ini, yadarus Muhammad ad-darsu, yadarus merupakan kata kerja, iaitu dia bermula dengan huruf ya di hadapan bagi dhamir huwa. Huwa yadarusu. Sedang belajar. Selepas itu, yang kedua, apabila telah kenal pasti kata kerja, tanya kata kerja siapa. Okey, tanya kata kerja yadarusu, siapa? Okey, siapa yang belajar? Maka akan dapat jawapan Muhammad. Jadi, Muhammad disusun selepas perkataan yadarusu. Formula ketiga ialah untuk mendapatkan huraian cerita Muhammad belajar tersebut, maka hendaklah tanya siapa, kenapa dengan Muhammad. Okey, jadi kita kena tanya Muhammad belajar. Kenapa Muhammad belajar? Ataupun bagaimana Muhammad belajar? Ataupun dengan siapa Muhammad belajar? Maka akan dapat jawapan yang ketiga iaitu huraian cerita daripada Muhammad belajar tersebut ialah ad-darsa. Iaitu apakah yang Muhammad belajar? Muhammad belajar pelajaran ad-darsa. Maka ad-darsa disusun selepas perkataan Muhammad. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh lain. Cuba susun 3 perkataan ini dengan formula tadi. Yang pertama, kenal pasti kata kerja madhi atau mudhari'. Daripada perkataan ilal baiti, Ahmad yazhab. Okey. Jika awak tidak tahu maksud, gunakan formula ini supaya susunannya betul. Okey, kalau tahu makna, senanglah. Tapi masalah bila pelajar tidak tahu maksud dalam bahasa Melayunya apa, maka kita kena guna formula ini. Yang pertama, apakah dia kata kerja madhi atau mudhari' dalam tiga-tiga perkataan ini? Iaitu yazhabu. Okey, macam mana nak kenal fi'il madhi mudhari'? Di depan fi'il mudhari' ada ya. Okey, ingat yang ditambah di hadapan alif, ya, ta, nun biasanya fi'il mudhari'. Okey, yang ditambah di belakang, huruf yang ditambah di belakang biasanya fi'il madhi. Okey, jadi yang pertama kita dah kenal pasti kata kerja, maka susun dia di sebelah kanan iaitu yazhab. Yazhab. Formula kedua, tanya kata kerja siapa. Siapa yang pergi? Man yazhab. Siapa yang pergi? Maka akan dapat jawapan Ahmad. Ahmad yang pergi. Oleh itu, Ahmad disusun selepas yazhab. Ahmad. Selepas itu, tanya siapa atau kenapa atau bagaimana atau apakah. Muhammad pergi. Kenapa? Maka akan dapat huraian cerita Muhammad pergi. Maka jawapan dia ilal baiti. Okey, ilal baiti adalah huraian cerita Ahmad pergi ke rumah. Maka jawapan ilal baiti selepas Ahmad. Ilal baiti. Okey. Maka jawapan dia yazhab Muhammad ilal baiti. Okey, tengok contoh di hadapan. Soalan 1. Al-mat'am Musa ila yazhab. Formula pertama, kena pasti kata kerja, iaitu yazhab. Sebab dia bermula dengan ya di hadapan. Jadi, yang pertama jawapan dia yazhab. Letak di bahagian kanan yang pertama. Yazhab. Yang kedua, tanya yazhab. Siapa? Maka akan dapat jawapan Musa. Musa yazhab. Musa yang pergi. Kemudian, ke mana? Musa pergi ke mana? Formula ketiga, tanya yazhab Musa. Maka akan dapat jawapan
ilal mat'am, ke kantin. Soalan kedua, atanawal kata kerja. Okey, abi atanawal ma'a al-fatur. Atanawal kata kerja fi'il mudhari' sebab alifnya ditambah di hadapan. Maka atanawal yang pertama, saya ambil. Okey, saya ambil. Saya ambil. Formula kedua, tanya atanawal, tanya kata kerja, saya ambil apa? Maka akan dapat jawapan saya ambil al-fatur. Al-fatur letak ke susunan kedua. Saya ambil sarapan. Tanya, formula ketiga, tanya atanawal al-fatur. Okey, ma'aman. Bersama siapa saya ambil sarapan? Maka akan dapat jawapan ma'a bersama abi, ayah saya. Jadi jawapannya atanawala al-fatur ma'a abi. Soalan ketiga, Fatimah al-arus, Fatimah ta'kul al-maqli. Kenal pasti kata kerja iaitu ta'kul kerana di depannya ada ta yang ditambah. Maka fi'il mudhari' disusun di hadapan ta'kul. Kemudian formula kedua, tanya ta'kul, siapakah yang makan? Siapa ta'kul? Maka akan dapat jawapan Fatimah, iaitu Fatimah. Ta'kul Fatimah, ta. Kemudian formula ketiga, tanya Fatimah, apa Fatimah makan? Maka akan dapat jawapan al-aruz al-maqli, iaitu nasi goreng. Maka susunannya ta'kul Fatimah al-aruz al-maqli. Fatimah makan nasi goreng. Soalan keempat, Asy-syai yashrab al-jad as-sakhin. Okey, kena pasti pertama kata kerja iaitu yashrab, iaitu ya yang ditambah di hadapan. Maka yashrab disusun susunan yang pertama, yashrab. Okey, kemudian tanya yashrab, siapa yang minum? Maka akan dapat jawapan al-jaddu, iaitu atuk. Maka yashrab al-jaddu, atuk minum. Okey, kemudian formula ketiga, tanya al-jaddu yashrab. Okey, yashrab al-jaddu, apa yang atuk minum? Maka akan dapat jawapan asy-syai as-sakhin, iaitu air teh panas. Asy-syai teh sakhin panas. Soalan kelima, natlub at-ta'am minan nadil qa'imah. Okey, kenal pasti kata kerja fi'il mudhari' iaitu natlub, iaitu depannya ditambah nun untuk dhamir nahnu. Nahnu natlub, kami mohon, kami nak. Okey, kami nak. Kemudian disusun yang pertama natlub. Formula kedua, tanya natlub. Okey, apa yang kami nak? Maka akan dapat jawapan apa yang kami nak adalah at-ta'am, qami'ah at-ta'am, iaitu menu. Qa'imah at-ta'am, menu. Seterusnya, ditanya qa'imah atau imut ta'am, apa yang kami nak, menu. Tanya lagi, natlub qa'imah at-ta'am. Okey, tanya dia. Maka akan dapat jawab min an-nadil, kami nak menu daripada an-nadil, iaitu waiter. Okey, waiter. Taib, al-a'dad. Al-a'dad ialah bilangan. Situn, 60. Sab'un, 70. Tamanun, 80. Tis'un, 90. Mi'ah, 100. Taib, as-sa'ah. As-sa'ah, kam as-sa'ah? Pukul berapa? Kam sa'ah, pukul berapa? As-sa'ah, as-salisah, pukul 3. Wan nisfu, dan 30 minit sobahan pagi. Okey, pukul 1 dalam bahasa Arab ialah as-sa'ah al-wahidah. Pukul 2, as-sa'ah al-thaniyah. Pukul 3, as-sa'ah al-thalithah.
Pukul 4, as-sa'ah ar-rabi'ah. Pukul 5, as-sa'ah al-khamisah. Pukul 6, as-sa'ah as-sadisah. Pukul 7, as-sa'ah as-sabi'ah. Pukul 8, as-sa'ah as-thaminah. Pukul 9, as-sa'ah at-tasi'ah. Pukul 10, as-sa'ah al-ashirah. Pukul 11, as-sa'ah al-hadiyata asyarah. Pukul 12, as-sa'ah as-saniyata asyarah. Dalam bahasa Arab, bagaimana kita nak belajar mengenai minit? Minit dalam bahasa Arab tamam jika ia adalah tepat. Tamam, tepat. Contohnya, as-sa'ah, as-salisah, wa tamam. Okey, pukul 3 tepat. Ar-rubu'u, 15 minit ataupun suku. Contohnya, as-sa'ah, as-salisah, war-rubu', pukul 3, 15 minit. Seterusnya, 30 minit. An-nisfu. Contohnya, as-sa'ah, as-salisah, wan-nisfu, pukul 3, 30 minit. Dan 45 minit kita panggil illa ar-rubu'. Contohnya, as-sa'ah, as-salisah, wa illa ar-rubu'. Pukul 3, 45 minit. Sebelum tamam, war-rubu', an-nisfu, illa ar-rubu', hendaklah diletakkan waw. Okey, waw baris atas. Wa tamam, wa ar-rubu', wa an-nisfu, wa illa ar-rubu'. Baik, selalunya dalam aktiviti melibatkan masa iaitu daiman selalu, ahyanan kata lawannya kadang-kadang, adatan sekali atau sesekali, lawannya ghaliban biasanya ataupun banyak kali dilakukan, kullu yaum setiap hari. Mubakkiran awal, mutaakhiran lewat. Ana contohnya, ana mubakkiran, saya awal. Ana mutaakhiran, saya lewat. Daiman selalunya. Ahyanan kadang-kadang. Sabahan pagi, masaan petang. Al-ayyam fil usbu, hari-hari dalam seminggu. Apakah hari dalam seminggu? Al-yawm, yaum. Al-yawm, hari ini. Yaum, hari. Okey. Jangan confuse maksudnya. Maksud al-yawm dengan yaum adalah berlainan, iaitu al-yawm, hari ini. Yaum, hari. Al-yawm, yaumul ahad. Hari ini, hari ahad. Al-yawm yaumul isnain. Hari ini hari Isnin. Al-yawm yaumul thulatha. Hari ini hari Selasa. Al-yawm yaumul arbi'a. Hari ini hari Rabu. Al-yawm yaumul khamis. Hari ini hari Khamis. Al-yawm yaumul jum'ah. Hari ini hari Jumaat. Al-yawm yaumul sabtu. Hari ini hari Sabtu. Okey, contoh hari jika dalam bahasa Arab kita hendak sebut semalam, kemarin, besok ataupun lusa. Bagaimana? Iaitu contohnya hari ini adalah yaumul sabtu. Contoh hari ini adalah hari Sabtu. Maka semalam sebelum hari Sabtu ialah hari Jumaat. Dalam bahasa Arab kita sebut ams yaumul jum'ah. Semalam hari Jumaat. Dan sebelum Jumaat, kita panggil dia kemarin, iaitu hari Khamis. Dalam bahasa Arab, kita panggil kemarin qabla ams yaumul khamis. Kemarin adalah hari Khamis. Okey, besoknya pula. Besok iaitu selepas hari Sabtu ialah hari Ahad. Dalam bahasa Arab, besok kita panggil ghadan yaumul ahad. Okey, ghadan yaumul ahad. Jangan confuse kalau al-ghada bermaksud makan tengah hari.
bermaksud makan tengah hari. Tapi kalau ghadan bermaksud esok. Okey, esok. Dan selepas hari Ahad iaitu lusa, okey, kat sini lusa, tulat ni bukanlah lusa, kita panggil lusa bukan tulat. Lusa kita panggil ba'da ghadin. Ba'da ghadin iaitu selepas hari Ahad iaitu hari Isnin. Ba'da ghadin yaumul Isnin. Lusa adalah hari Isnin. Awqat bermaksud waktu-waktu. Al-waqtu satu waktu sahaja. Tapi kat sini ada 6 waktu, maka kita panggil dia sebagai bilangan yang banyak. Bila bilangan banyak, nama dia jamak. Iaitu ditambah alif dan juga ta. Yang bermaksud al-awqat iaitu waktu-waktu. Yang pertama, waktu pertama adalah yaum iaitu hari. Al-yaum today. Okay, alif lam menunjukkan today. Kalau tak ada alif lam menunjukkan yaum sahaja hari. Usbu' bermaksud week, minggu. Amun dan sana bermaksud tahun. Dan seterusnya syahrun bermaksud bulan.